Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Sambungan tentang Al-Khalifah Al-Thani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Antara ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan dengan sebab permohonan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, antaranya sambungan seterusnya ayat Asy-Syaikhu wa Syaikhatu iza zanaya. Yang ni anda tak pasti apa sebab turun, apa sebab Umar minta tu, saya tak tahu. Tapi yang ada kaitan dengan ayat ni, Umar kata, kalaulah tidak menjadi fitnah, ya, nak aku tulis ayat ini, Allah pernah turunkan dahulu ayat Asy-Syaikhu wa Syaikhatu iza zanaya. Maksudnya penzina lelaki dan penzina perempuan yang dah berkahwin, apabila mereka berzina hendaklah direjam sampai mati. Ayat ni dahulu pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nusikhat tilawatan wa baqiya hukman, wa baqiya hukmuhu, dinasahkan, dibatalkan bacaannya. Bacaan tu dah tak ada dalam Quran. Ayat Asy-Syaikhu wa Syaikhatu iza zanaya farjumuhuma dah tak ada dalam Quran, tapi hukumnya berkekalan sampai hari akhirat. Maknanya kalau orang dah kahwin berzina direjam sampai mati. Maka Umar kata, kalaulah tak kerana orang akan kata Umar ni menambah-nambah ayat Al-Quran, saya aku akan tulis ayat ini di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya di akhir zaman besok orang tak akan cakap tidak ada hukum rejam di dalam Al-Quran. Sebab dah ada dah orang cakap macam tu kan, rejam ni zalim lah, gitulah, ginilah. Jadi dia kata, kalaulah betul rejam tu hukum Islam, kenapa tak ada dalam Al-Quran? Memang tak ada dalam Quran, tapi Nabi buat. Dan semua perbuatan Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni bercakap tidak mengikut hawa nafsu, tetapi Nabi bercakap berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Habis tu kenapa dibatalkan bacaan tu? Ayat tu tidak ada dalam Al-Quran kalau betul-betul hukuman rejam ini relevan. Ini tuan-tuan, kalau orang cakap guna otak jadi macam tu lah. Ya, otak senak tak betul. Macam ada seorang budak Muhammad Samdul yang sokong Syiah tu, ya, cakap tak apa-apa sampai dia punya akidah pun jahanam habis. Jadi Allah Ta'ala dia Tuhan, ikut suka aku. Ya, aku nak padam ke, aku nak letak, ikut suka aku. Jangan cakap banyak. Engkau hamba abdi, kau dengar aja, kau jangan cakap banyak. Ikut. Dan ada ulama tafsir mengatakan, antara sebab Allah menasahkan ayat rejam ni, segi bacaan, untuk Allah menguji sejauh mana berimannya kita kepada arahan Allah. Kau cakap banyak ke kau ikut cakap aku? Gitu. Dia senang tuan-tuan kalau Umar ada zaman sekarang tu je, kan, cakap banyak aku pancung kepala kau. Selesai masalah. Ya, jadi ini antara sambungan ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan di atas permohonan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lebih kurang ada 20 ayat-ayat Al-Quran yang kita dah cerita pada pertemuan yang lepas. Seterusnya, fi karamatihi radhiyallahu ta'ala anhu. Karamah, karamah dengan makna mulia, kemuliaan yang Allah berikan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Satu kisah yang cukup masyhur dalam sejarah Umar bin Al-Khattab. An-Nafi' an Ibni Umar qal wajjaha Umar jaishan. Satu hari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menghantar para sahabat pergi berjihad.
Wa ra'asa 'alaihim rajulan yud'a Sariyatu, dan dilantik ketua bagi mujahidin ini seorang sahabat bernama Sariyah radhiyallahu taala anhu. Sariyah ni orang lelaki bukan orang perempuan, walaupun namanya Yah bunyi ujung ya. Sariyah. Fabainama Umar yakhtub ja'ala yunadi, bila Umar dah pergi hantar tentera tu pergi berperang berjihad, satu hari di Madinah, tengah-tengah Umar berkhutbah, tiba-tiba Umar keluar daripada khutbah dia, kan Umar kata apa? Ya Sariyatu al-jabala al-jabala. Dia kata macam tu, wahai Sariyah, ke bukit, ke bukit. Dia kata macam tu 3 kali dia sebut. Summa qadima rasulul jaish, summa qadima rasulul jaish fasa'alahu Umar. Tak lama kemudian datang wakil daripada tentera yang dihantar berjihad tu, datang ke Madinah, dan Umar tanya ke dia. Faqala ya Amirul Mukminin huzimna. Umar tanya apa perkembangan tentera Islam yang tengah berperang berjihad dekat tempat tu. Maka kawan dia kata, ya Amirul Mukminin huzimna, wahai Amirul Mukminin, kami telah dikalahkan. Fabainama nahnu kadzalik, ketika kami dalam keadaan teruk diserang musuh, iz sami'na sautan yunadi, tiba-tiba tengah-tengah berperang tu, masa musuh tengah serang kami dengar suara orang menjerit daripada jauh. Dia berkata, ya Sariyah al-jabal, ya Sariyah al-jabal. Suara tu bergema kawasan tu, ya. Fa asnada zuhurana ilal jabali, lalu kami pun semua berundur ke bukit. Fahazamahumullah, dan akhirnya Allah mengalahkan tentera-tentera musuh. Qala, lalu dikatakan, qila li Umar, dikatakan kepada Umar bin Al-Khattab, innaka kunta tasihu bizalika wa dhalika al-jabal alladhi kana Sariyah indahu binahwan min ardil ajam. Lalu dikatakan, wahai Umar, engkau ingat tak cerita tu? Umar kata dia, engkau lah yang menjerit, ya Sariyah al-jabal al-jabal, engkau lah yang jerit tu, ya. Ketika kejadian berlaku, Umar berada di Madinah dan para sahabat sedang berjihad di Nahwan. Nahwan ni belah-belah Parsi, negara-negara belah-belah apa, Uzbekistan dan sebagainya. Itu beribu kilometer kau tu tak sampai suara Umar. Tak pakai mikrofon pun tuan-tuan. Ini mikrofon korang ni sampai kena letak dekat mulut ni, baru nak berbunyi. Kalau letak kat sini, mana dengar Sebab tu aku cadangkan kau tukar je lah kepala mikrofon ni macam dah aku tengok magnet pun macam nak mampus tu pun. Tukarlah tuan-tuan mikrofon ni ya. Kalau korang tak nak tukar, biar aku tukar nanti. Okey, sambungan daripada kisah Umar Al-Khattab menyebut ya Sariyah ini dalam riwayat yang lain cerita. Bainama Umar bin Al-Khattab 'ala al-mimbar yakhtub yawm al-jum'ati iz taraka al-khutbah. Satu hari ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu di atas mimbar sedang berkhutbah. Iz taraka al-khutbah, lalu Umar ni meninggalkan khutbah. Dia tengah berkhutbah ni. Contohlah tajuk khutbah cerita tentang naik harga barang. Ya, kita pemerintah akan cuba mengawal harga barang. Kita tak akan izinkan peniaga-peniaga naik barang. Dan pemerintah, Umar tiba-tiba Umar lari pada khutbah dia. Tajuk khutbah, faqala ya Sariyatu al-jabal al-jabal, ya Sariyah al-jabal al-jabal. Kalau dalam bahasa Arab, ya Sariyatu al-jabala al-jabala. Jabal makna bukit tuan-tuan. Maknanya dibariskan atas, al-jabala. Takdirnya ai ilal jabali. Itu dalam bahasa Arab. Makna ya Sariyah ilal jabali, ilal jabal. Makna ke bukit, ke bukit. Tapi dibuang ila, jadi al-jabala, al-jabala. Kalau masuk ila, dia akan jadi bahagian bawah. Ilal jabali, ilal jabali. Tapi bahasa Arab ni dia canggih tuan-tuan. Dia tak macam bahasa Melayu. Ya, bahasa Arab ni bahasa mukjizat yang Allah kurniakan. Ya Sariyah al-jabal, al-jabal. Umar kata,
Summa aqbala ala khutbatihi. Lepas dia sebut 3 kali tu, dia pun sambung balik khutbah dia. Sidang Jumaat yang dimaksud sekalian, InsyaAllah kita akan menghadapi pilihan raya tak lama lagi. Maknanya dia spontan tau. Spontan dia cakap, spontan dia balik pada khutbah. Faqala ba'dul hadirin, menyebabkan sidang Jumaat yang hadir pada hari itu kata apa? Laqad junna innahu lamajnun. Omar dah gila pun. Kan? Tadi cerita lain, tiba-tiba dia menjerit, Sariah, bukit! Sariah, oi, bukit! Lepas tu dia sambung balik khutbah dia. Pahal orang tua ni. Jadi pelik semacam kan. Fadakhala Abdul Rahman bin Auf wa kana yatma'innu ilaih. Lepas khutbah tu, habis sembahyang Jumaat, Abdul Rahman bin Auf pergi jumpa Umar. Lalu apa kata Abdul Rahman? Innaka la taj'alu lahum ala nafsika maqalan. Wahai Umar, tadi masa kau khutbah, kau buat benda pelik tau. Kau sedar ke tidak? Orang dah cakap macam-macam dah dekat belakang tu. Kata Umar tak apa nak betul, wayah putuslah, gitulah, ginilah. Bainama anta taktub iz anta tasihu ya sariyatu al-jabal. Masa kau khutbah tadi, kau perasan ke tidak Umar kata ada benda? Kau tengah-tengah khutbah tu, tiba-tiba kau lari pada tajuk, kau kata Sariah ke bukit, Sariah ke bukit. Kau kata macam tu. Lalu apa kata Umar? Qala inni wallahi ma malaktu dhalik. Demi Allah, wahai Abdul Rahman, ma malaktu dhalik. Benda tu bukan aku nak cakap spontan aku keluar dan aku macam dah tak tahan-tahan. Apa kata Umar lagi? Ra'aituhum yuqatiluna inda jabalin yu'tawna min aydihim wa min khalfihim. Umar kata, tengah-tengah aku berkhutbah, tiba-tiba aku dibuka hijab di hadapan aku nampak mujahidin tengah berperang dan mereka diserang daripada segenap penjuru, depan belakang kena serang belaka. Masa tengah serang tu, falam amliku an kul. Umar sedar dia tengah berkhutbah, tapi bila Allah Ta'ala buka hijab di hadapan dia, dia dah tak boleh nak kawal diri dia, nak menjaga maslahah mujahidin yang sedang berjuang berjihad tu. Lalu Umar pun spontan menjerit, Ankul ya Sariyah al-jabal ay liyalhiku bil jabali. Aku kata ke Sariyah yang ketua mujahidin itulah, dia ketua mujahidin. Aku kata ke dia, Sariyah pergi ke bukit, pergi ke bukit. Okey. Falabisu ila an jaa rasulu Sariyata bi kitabihi. Umar cerita macam itulah. Bila Umar cerita macam tu, yalah, ada orang percaya, ada orang tak percaya. Ya, sahabat-sahabat yang rapat dengan Umar kenal siapa Umar. Ya, bukan sebarangan orang. Manusia yang Allah beri dia berbagai macam karamah, kemuliaan. Kalau yang puak-puak sakit jiwa, sakit hati tu tak percaya. Tak berapa lama kemudian datang utusan daripada mujahidin yang berjuang berjihad tu ke Madinah. Lalu dia kata apa? Innal qauma laquna yawmal jum'ah faqatalnahum hatta idza hadaratil jum'ah. Wahai Umar, kami berperang di Nahawan, tengah-tengah kami berperang pada hari Jumaat. Sami'na munadiyan yunadi, tiba-tiba kami mendengar suara orang menjerit, ya Sariyah al-jabal, ya Sariyah al-jabal. 2 kali dia menjerit ataupun 3 kali. Falahiqna bil jabal, lalu kami pun berundur menyurut ke arah bukit. Falam nazal qahirina li'aduwina hatta hazamahumullahu wa qatalahum, sehingga akhirnya kami berjaya menewaskan musuh. Faqal ulaika alladhina ta'anu alaihi da'u hadha rajul, okey, fa innahu masnu'un lahu. Jadi cerita ni tersebar dekat Madinah. Kisah wakil tentera datang, dia orang cerita, dia orang dengar bunyi Umar kat sana, bunyi suara Umar. Tapi orang-orang yang masih lagi fi qulubihim maradun, yang tak percaya dengan karamat ini, dia kata, sudahlah, Umar temberang saja buat cerita tu. Ada orang macam tu, ya. Jadi benda keramat, karamah ni harus berlaku, tidak mustahil, boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, kepada orang yang Allah Ta'ala izinkan berlaku, orang-orang yang terpilih berlakulah. Kita ni
keramat kita apa? Ada keramat tak kita ni? Kalau aku memang dia sungguh ada, pasal mak aku duduk dekat Datuk Keramat KL. Jadi ada jugalah keramat tu kan. Orang Terengganu ada roti keramat dia panggil. Karamah. Tapi apa-apa hal pun, ya, karamat yang paling hebat yang Imam Nawawi kata, bila Allah Ta'ala berikan kepada kita istiqamah dalam beramal. Bila kau boleh istiqamah, maka itu maknanya Allah berikan kepada kamu karamat. Seterusnya, anda lupa nak tanya, nanti anda nak sembang dengan Syekh Quraim. Syekh Quraim kan panjang umurnya kan, dekat 100 tahun. Mungkin dia pernah tengok karamah wali-wali ni. Lupa nak tanya, nanti nak sembang dengan dia. Malam ni sembang dengan dia. Dengan Syekh Sabuni dah tanya dah. Dah pernah tanya Syekh Sabuni apa karamah yang pernah dia nampak ataupun pernah berlaku. Dia suka, dia sengih, dia kata tak ada apa lah, dia kata cuma satu je lah. Dia kata kalau ada pun, kalau ini dia dikatakan karamah, dia kata masa dia tawaf tahun bila anda tak ingat, tahun 80-an gitu, masa dia tawaf, dia doa, dia kata ya Allah, izinkan aku menjadi khadam kepada Al-Quran. Tu dia kata, izinkan aku menjadi khadim Al-Quran. Dalam bahasa Arab khadim, bukan khadam. Khadam tu bahasa Piramli, khadam tu Piramli. Bahasa Arab khadimun, yang berkhidmat dengan Al-Quran. Sejak pada hari itu dia kata Allah buka pintu hati aku, dia mengarang tafsir je lah kan. Macam-macam tafsir dikarangnya, dibuatnya. Allah Ta'ala beri karamah kepada Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Walaupun zaman tu zaman pakai benda tu, masa tu komputer mana ada bang, bid'ah komputer tu. Yang pesen pakai, pasal pakai gelik tu, gelik. Benda nama tak aku nak sebut, tak kerti. Apa nama? Stand bus stand. Stencil. Kan? Anak dia Ahmad Sabuni kata, aku ingat lagi zaman tu jubah bapa aku ni habis warna biru kena colour apa dakwat. Tiap hari itulah kerja dia. Hebat, alim. Orang yang memang Allah beri keberkatan hidup pada dia. Okey, seterusnya antara karamah Umar bin Al-Khattab yang pernah kita dengar. Lama futiha Misra, ata ahluha Amr bin Al-As. Ketika negara Mesir ditawan oleh tentera Islam pada tahun 20 Hijri. Bila ditawan, Islam menang dekat Mesir. Satu hari penduduk Mesir datang bertemu dengan Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Amr bin Al-As ni antara orang yang paling dibenci oleh puak-puak Syiah Al-Bengongi. Ya, sebab dia orang tukar ayat Al-Quran, inna a'tainaka ya Muhammad al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka Amr bin Al-As huwal abtar. Ni Syiah punya ayat tuan-tuan. Ya, dia tukar ayat Quran. Okey. Ketika Amr bin Al-As menawan Mesir, penduduk Mesir datang bertemu dengan Amr bin Al-As. Faqalu ya ayyuhal amir, inna linailina hadha sunnatan la yajri illa biha. Tuan, untuk makluman tuan, Sungai Nil Mesir ni dia ada satu sunnah. Sunnah ni kebiasaan yang kami kena buat secara tahunan. Kalau kami tak buat benda ni secara tahunan, nanti Sungai Nil takkan mengalir, airnya kering. Qala wa ma dzaka? Amr bin Al-As tanya, benda yang kau biasa buat tu? Idza kana 11 lailatan takhlu min hadha ash-shahr amitna ila jariyatin bikr baina abawaiha fa ardina abawaiha wa ja'alna 'alayha min athiyabi wal hula afdal ma yakun. Untuk makluman tuan YB, kami dekat Mesir ni setiap kali datang 11 hari bulan, 11 hari bulan, ya, pertengahan bulan, kami akan bertemu mencari seorang jariyah, anak dara yang kecil. Kami akan jumpa mak bapak dia dan kami akan pujuk mak bapak dia. Pujuk. Okeylah, mak kata apalah, kau ambil lah anak dara aku ni.
lalu kami pakaikan dia secantik-cantik pakaian, afdala ma yakun, thumma alqainaha fi hadha an-nail, fi hadha an-nil. Lepas dah pakai lawa-lawa budak ni, dan dipakaikan baju lawa, kami akan campak dia masuk dalam sungai Nil sebagai korban. Itulah perangai orang-orang jahiliah. Dia ada buat benda tu, ada musim apa ni, apa panggil, bayar apa ni, dia pesta korban apa benda lah, untuk supaya sungai Nil tak kering. Sebab kalau kami tak buat macam tu, sungai Nil akan kering airnya. Faqala lahum Amr bin al-As, maka Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu kata apa? Inna hadha la yakunu abadan fil Islam. Benda macam ni selama-lamanya Islam takkan setuju, takkan redha, mengarut benda kau buat ni. Wa innal Islam yahdimu ma qablahu, dan Islam merobohkan apa yang sebelum daripadanya. Benda tak betul jangan dibuat. Fa aqamu, lalu orang kampung pun tak buat, orang Mesir pun tak buat upacara mengorbankan budak perempuan dalam sungai Nil. Bila diorang tak buat, takdir Allah, wan nailu la yajri qalilan wala kathiran, menyebabkan sungai Nil ni tuan-tuan, air dia tak apa nak banyak. Air sehari makin surut, orang pun mula dah bunyi dah, popek. Akan aku dah kata dah, jangan ditinggalkan upacara nenek moyang kita tu. Nenek moyang kita tu dah buat elok belaka dah. Itulah korang tak nak dengar cakap orang tu dulu, kan dah jadi macam tu. Kan, yang goblok-goblok kata macam tu lah. Hatta hamu bil jalab, sampai orang kampung dah susah hati, takut kemarau. Lepas tu ramai-ramai nak keluar, nak buat demonstrasi dekat Amr bin al-As, sebab tak ikut upacara kebiasaan yang diorang buat ni. Falamma ra'a dhalika Amr, lalu Amr pun susah hati juga. Macam mana ni semai hajat dah, doa dah, tapi sungai ni tu macam nak kering aja. Fakataba ila Umar bin al-Khattab bidzalika, lalu Amr bin al-As hantar surat dekat Umar bin al-Khattab. Fakataba lahu an qad asabtu billadhi kul wa anna qad asabta billadhi kult. Amr bin al-As hantar surat cakap masalah yang berlaku kepada Umar bin al-Khattab. Umar pun balas. Umar kata, betul, apa yang jawapan kau tu betul, maknanya jangan dikorbankan budak perempuan tu. Wa innal Islam yahdimu ma qablahu, dan Islam merobohkan apa yang sebelum daripada Islam, yang tak betul jangan dibuat. Wa ba'atha bitaqatan fihi fi dakhil kitabihi, dalam surat Umar bin al-Khattab tu dia ada dua salinan lah. Satu surat kepada Amr bin al-As yang Umar kata betul perbuatan kau, dan satu lagi ada satu surat kecil tergulung dalam surat tu. Wa kataba ila Amr, inni qad ba'athu ilaika bi bitaqatin fi dakhil kitabin fa alqiha fi Nil. Aku utus kepada kau wahai Amr, ya, satu surat. Dalam surat ni ada satu surat lagi. Jadi Amr kata, ni surat daripada siapa pula dah? Untuk aku dah ada, dan ni satu lagi untuk siapa ni? Fa idza fiha, dia pun buka surat yang kedua. Tiba-tiba dalam surat tu kata apa? Min Abdillah Umar bin al-Khattab Amiril Mu'minin ila Nil Misra, amma ba'du, fa in kunti tajri min qibaliki fala tajri, wa in kana Allah yujrika fa'as'alillah al-wahid al-qahhar ayajriyaki. Tengok Umar punya karamah, ya, daripada Abdullah, daripada hamba Allah Umar bin al-Khattab Amirul Mukminin kepada sungai Nil Mesir. Dekat sungai Nil kau bayangkan, sungai pandai baca surat ke? Ini karamah. Amma ba'd, fa in kunti tajri min qibaliki fala tajri, wahai sungai, kalau selama ni yang mengalirkan kau ialah kau sendiri yang mengalirkan air, fala tajri, lebih bagus kau jangan mengalir. Itu kata Umar. Wa in kana Allah yujrik, tetapi kalau yang mengalirkan kau selama ini ialah Allah Subhanahu wa taala, fa as'alillah al-wahid al-qahhar, maka aku minta kepada Allah Tuhan yang esa, yang maha berkuasa,
ayajriyaki, untuk mengalirkan air engkau. Fa'alqil bitaqah fin Nil. Maka Umar kata, campakkan surat ini dalam sungai Nil. Lalu Amr bin Al-As pun tak cakap banyak, dan dia kenal siapa Umar bin Al-Khattab. Dia campak surat tu. Maka fa asbahu wa qad ajrahu Allah Ta'ala fi lailatin wahidatin faqata Allah tilka sunnah min ahli Misra ila al-yawm. Bila dicampakkan surat tu, air sungai Nil bertambah, dan tak pernah berkurang sampai hari ini. Ini kuasa Allah yang pertama. Yang keduanya dengan orang panggil apa, kemuliaan karamah yang Allah berikan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, ini pemimpin yang didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin kita cuba buat macam tu, tengok kan, kalau tak ada air, campak surat dekat apa, takungan air Langat, contoh, agak-agak bertambah tak air. Aku rasa makin surut ada. Jangan buat main. Sebab negara kita ni bengong, dalam keadaan bala turun, banjir sana banjir sini. Ada satu menteri kepala hangguk ni tuan-tuan, nak buka Hard Rock Cafe dekat Putrajaya kan. Bila orang kata janganlah buka mangkuk, oi tak kerti bahasa ke, tak apa, kita buat Islamic Al-Hard Rock Al-Cafe kan. Kepala hontak kau berjambul, kita kata kat dia. Ya, kepala hangguk ni tuan-tuan, kalau dah biasa, geramlah aku ni. Ya, kalau dah biasa tonggak je kerja kau tu lah. Dia nak juga bubuh binatang tu dekat Putrajaya, yang kawasannya kita sedia maklum 90% orang Islam kat situ. Buat binatang apa? Kan? Jika dia kata apa, kita akan pasang nasyid. Bodoh betul lah. Payah kan jadi menteri bodoh ni. Sebab tu tuan-tuan jangan susah hati kalau anak-anak kita dapat PMR 3Q2Z tuan-tuan. Sebab dia bakal menjadi menteri insya-Allah satu hari nanti. Jangan susah hati. Dia tu juga yang pernah kata dulu, kita minta supaya kerajaan lanjutkan masa disko. Disko kita nak lajak sampai 3 pagi, memberi peluang kepada pelancong-pelancong untuk beriktikaf di malam hari. Qiyamul Lail, pelotak kau kan. Ni menteri bangang ni, na'udzubillah. Kenapalah negara kita ni dapat menteri ba'alib ngang macam ni tuan-tuan. Malu dekat Brunei. Brunei tu bila ada menteri non-Muslim kata, kita minta supaya kerajaan Brunei buat Brunei ni satu kawasan zon bebas arak. Bebas arak tu mana boleh minum arak untuk pelancong yang datang ke Brunei. Ya, kita kena railah, pelancong datang jauh-jauh, dia pun nak minum juga kan. Bangkit Menteri Agama Brunei kata apa? Kita takkan izinkan ada zon minum arak dekat Brunei ni. Kami lebih rela pelancong tak datang ke Brunei daripada mengundang bala Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak minum arak, keluar Brunei, minum dekat Bintulu, Sarawak sana. Itu aku tambahlah, dia tak kata macam tu. Ya, ya betul kan? Sampai macam tu Menteri Agama berani. Macam tu lah baru betul lawan. Ya, kami lebih rela pelancong tak datang daripada mengundang bala Allah Subhanahu wa taala. Engkau pernah dengar tak menteri kita kata macam tu? Malam sikit. Mana ada? Kan? Semua fikir belaka, fikir kepala otak, fikir masyuk tu fikir. Dia tak pernah fikir dosa pahala. Kan? Aulah nak jadi. Kita ni dengan sebab dah biasa tengok maksiat pun samalah macam tu juga. Hati dah jadi batu, dah jadi kematu. Tengok kilang kasbah tu relax, tak berasa benda-benda, tak ada. Cubalah pasang niat, aku nak bom kilang ni. Pasang niat pun tak apa, jangan pasang bom lah. Pasang niat kan, nak kabarnya. Benda tu maksiat, benda tu dosa besar. Kau nak kata apa lagi? Tapi kalau dek kerana dah hari-hari kau tengok kilang kasbah, padahal arak ni kan dibuat daripada anggur yang diperam. Negara kita ni pengeluar anggur utama dunia ke? Cuba tunjuk aku kalau korang ada tanam pokok anggur belakang rumah. Satu pokok pun tak apalah. Kan? Ada anggur tu anggur plastik ah. Kan? Yang kau beli dekat kedai buat main berdudak tu ada lah. Mana ada? Tapi macam mana negara kita ni
boleh jadi antara pengeluar arak terbesar dekat Asia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kilang arak tu tuan-tuan, super macam kilang pelacur lah, sebiji je kan. Hari-hari lalu tengok benda tu, dah tak jadi benda. Padahal tu laknat, tu kawasan dilaknat, sentiasa dilaknat Allah tu. Dilaknat 24 jam tanpa henti, tahu tak? Dilaknat 24 jam. Sebab tu kalau boleh elakkan lalu kawasan tu. Walaupun ada shortcut dalam tu kan, aku pernah lalu sekali je. Lepas tu insya-Allah ilal abad aku takkan lalu. Na'udzubillah min zalik. Oi, kawasan tu memang gila lah, memang tak berkat. Na'udzubillah min zalik. Kawasan mal'un kan, Allah laknat syaribuha. Ya, Nabi kata 7 golongan dalam arak yang dilaknat kan. Orang yang memetik anggur untuk buat arak dilaknat, orang yang memerah, memproses dilaknat, orang yang menjual, orang yang membeli, orang yang tukang hidang, ya, yang tukang minum, ni semua dilaknat oleh Allah. Yang membawa lori arak, yang dilaknat belaka 7 golongan. Tapi dek kerana benda maksiat bila kau dah biasa buat, kau tak rasa berdosa. Ni bahaya negara kita tuan-tuan kan. Tapi itulah nak kata macam mana. Jadi pemerintah tak kerti bahasa, yang jaga agama pun tak boleh nak diharap. Gitulah jadinya. Biar je kilang arak ni. Maka kita harap-harap tuan-tuan di padang mahsyar besok Allah tak tanya kita, insya-Allah. Amin. Kurang-kurang aku dah cakap dekat surau ni. Berani tak berani pun begini gini lah, sekadar termampu kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa nak jadi negara kita ni aku pun tak tahu lah. Buat malu. Okey tuan-tuan, jadi karamah yang Allah kurniakan kepada Umar dengan sebab hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya negara terbalik karamah kita tuan-tuan. Nanti kita ceritalah apa karamah negara kita ni. Karamah negara kita ni tuan-tuan, harga barang turun jadi naik. Tu dia punya karamah kan. Semua naik belaka. Ni antara karamah yang diberikan kepada negara kita lah. Minyak naik, tu bagus tuan-tuan, karamah ya. Negara kita ni harga barang naik. Nama dah BN, barang naik, kata apa. La ilaha illallah. Okey, seterusnya nabzun min siratihi, antara kisah kehidupan Umar bin Al-Khattab. Qala Huzaimah bin Thabit, kana Umar idza ista'mala amilan kataba lahu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab bila dia melantik seorang YB, dia akan tulis satu surat dekat YB ni. Ishtarata alaihi alla yarkaba birzaunan. Yang pertama Umar kata, engkau telah dilantik menjadi YB, maka aku tak benarkan engkau menaiki birzaunan. Nak sebut payah birzaunan ni apa benda tuan-tuan? Sejenis bagal. Tahu bagal? Bukan burot. Burot lain, bagal lain tuan-tuan. Bagal ni kacukkan kuda dengan keldai, jadi bagal. Bagal ni dia besar sikit daripada keldai, kecil sikit daripada kuda. Tapi birzaunan ini antara bagal yang mahal, yang AP punya, imported punya mari. Dia bukan made in Madinah, dia bukan made in Makkah, dia made in Yaman mari, ya, ataupun Syam mari. Jadi Umar bin Al-Khattab tak benarkan guna bagal import. Gitu. Kenapa? Sebab kosnya mahal. Nanti kalau rakyat tengok, rakyat berasa hati. Maka Umar suruh supaya YB semua pakai apa, kereta tempatan, bahasa kita lah, kereta tempatannya, ataupun keldai tempatan, supaya untuk menjimatkan kos dan sebagainya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama. Yang kedua, wala yakul naqiyan. YB aku ni tak dibenarkan makan roti yang diperbuat daripada tepung yang paling standard. Naqiyan ni tepung yang telah ditapis. Tapis, yang keluarnya tepung kan. Sebab zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, waktu kita pernah baca bid'ah
Yang pertama masuk di Madinah ialah penapis tepung. Tu bid'ah. Tu memang bid'ah sungguhlah. Tapi tak haram benda tu. Penapis tepung ni bid'ah. Sebab tu disebutkan dalam sejarah, bid'ah yang pertama masuk dalam Madinah ialah penapis tepung. Sekarang bukan penapis tepung, habis benda masuk ke Madinah tu. Bid'ah belaka lah tu. Tapi ada yang elok, ada yang tak elok, gitu je lah. Jadi sebab zaman Nabi dulu dia orang makan roti dengan apa benda, gandum tu, dengan serat gandum, dengan kulit gandum, dengan batang gandum, dengan semua benda masuk dalam tu. Sebab tu sihat, makan belaka kan. Kita hari ni nak bertapik keluar itu muka macam Popeye pun ada kan. Dan benda tak ada zat dah, hidup kita tak ada zat kan. Orang dulu berlasar belaka kan. Tongkat Ali jangan kita kan, konon-konon nak kuat minum tongkat Ali. Tak, kenapa tak kuat? Makin mampus ada. Pasal apa? Telah diekstrakkan tongkat Ali tu. Dia nak kuat tu, kau makan tongkat Ali tu sungguh-sungguh. Kau cabut pada tanah kan, kau makan bau lah. Bau macam Incredible Hulk. Bau betul ni tak. Tongkatnya tak berapa gram, gula sekilo, kopi sekilo, kau nak power. Angah kau power. Tak powernya kau. Nak power pergi kat rumah bapak aku dekat Kuang tu kan. Bapak aku tak ada tongkat Ali banyak depan rumah, cabut ramai-ramai. Kita pakai kekah macam tu tuan. Nak cabut tongkat Ali tu bareng, silap gaya boleh kena buasing, kau tahu tak? Bukan senang nak cabut orang tua tu. Oi, payah gila. Kau jangan main-main. Ya. Jadi Umar tak bagi makan roti yang dia punya tepung ditapis, makna makan roti kasar. Sebab tu kalau orang Mesir kan, dia punya roti kasar bang. Dia punya roti, dia panggil Aish. Aish, Aish, an-nashtari. Pagi-pagi dia rawat dekat kawasan perumahan. Aish, Aish, an-nashtari. Kata menantang apalah. Rupanya jual roti. Ya. Kita try lah roti Mesir ni. Belilah sebiji dua kan, panas-panas tu beli. Tengok lawa rupa, boleh tahan lah muka. Sekali makan mak kau macam getah serap, kau tahu tak? Tebal macam slipper. Nak banding dengan roti Syria. Syria punya roti nipis kan, roti macam roti tempayan tu lah, tapi nipis, lembut. Sebab tu Syria ni ngada-ngada sikit, dia manja, gede-gede macam tu, dia lembik sikit. Orang Mesir kasar. Kau nak tahu kasar, kau tengok roti dia dah. Kau boleh beza roti Syria, roti Mesir, boleh beza. Kau tengok roti Syria, patutlah orang Syria cakap lembut. Shlonek, Wenroy, Syamsawi. Tu orang Syria. Tengok roti Mesir, macam gitu rupa, macam selipu rupanya kan. Sayang, Wenroy. Macam tu bercakap kan. Bini mak kau semua tong drum belaka badan. Kan. Sebab tu orang Mesir ni, dia boleh beranak tengah padang pasir. Dia beranak seorang-seorang aja. Dia beranak macam berak. Kan, anak keluar, dia bawa anak dia, dia bawa dokong, lepas tu sebelah tangan pegang tongges lamba. Tak ada hal punya, simple present tense. Kan, orang Syria lembik. Kalau kau pergi tengok dekat Mesir, yang buat kerja kontrak buat bangunan ni, orang lelaki dengan perempuan, dua-dua buat kerja belaka. Orang perempuan buat kerja angkat batu bata, kau bayang, berlambu batu-batu, macam tu. Mati aku kata gini. Kan. Kita kalau baca surat khabar jenayah dekat Mesir tu, biasa kita baca surat khabar bini bunuh laki. Tu biasa dekat Mesir. Biasa suami bunuh isteri kan. Dekat negara kita na'udzubillah, suami bunuh isteri. Dekat Mesir tak, terbalik. Bini bunuh laki. Kalau kau baca cara dia bunuh, semua ngeri-ngeri. Satu kes kita baca, dia bakar laki dia, lepas tu dia hempuk kepala tok laki dengan tongges. Apa, main tongges saja dia ni kan. Ganas. Jangan main-main. Tu Arab Mesir. Sebab tu jangan beranganlah nak kahwin dengan Al-Arab. Kita kahwin dengan Melayu pun, baru dapat sodep pun dah berasa hati. Kenapa? Kenapa Ji? Bini belasah dengan sodep. Apa barang? Kata nak kahwin dengan Arab, sodep pun tak lepas kan. Cuba akak-akak cuba praktis sikit balin tongges kat laki kau. Kalau tongges boleh mengelak, mana ada harapan kahwin dengan Arab. Okeylah. Kan aku dah cerita kat korang, ada student kita belajar kahwin dengan Arab kan. Dia balik pergi belajar,
Pergi kahwin Arab lama kita tak jumpa ni pasal ni cengkung, kurus macam. Mana tak kurus dia kata. Balik universiti je bini dah tunggu. Bini tu dah pakai baju catwalk, kau tahu tak? Dah standby dah. Laki bawa balik universiti tengok bini. Bini saya. Kan? Kena smackdown, kau tahu tak? Tercampak-campak bawah katil, kau tahu tak laki dia. Kan? Waktu lembik. Besok gitu juga, pergi belajar, masuk kuliah pun dah lembik ni. Belajar pun tak faham. Balik rumah bini pun macam tu. Kata apa kau? Mampui. Tak payahlah. Tongkat Ali ke tongkat power semua tak boleh pakai belaka. Wala yalbas raqiqan. Itu roti, aku cerita pasal roti tadi tu. Yang ketiga, Umar kata jangan pakai baju yang nipis kainnya. Mana baju yang branded, baju yang licin-licin kain, Umar tak suka. Umar nak pakai kain biar kasar-kasar, kain yang paling, orang kata mahal, bukan paling mahal lah, paling murah punya brand kain. Jangan membazir. Ini kita tak, kadang-kadang setengah-setengah syarikat tu dia bagi baju dekat staff dia, bukan apa, baju untuk keramaian je, program-program tertentu kan, setahun 2 kali bagi. Setahun, tiap-tiap tahun dia bagi, membazir-bazir je baju tu, berdosa tu tak? Pakai kadang untuk event tertentu je, sekali 2 kali pakai dah, lepas tu tak pakai. Lepas tu tahun depan dapat lagi, bazir, berdosa. Yang keempat, wala yaghlaq babahu duna zawil hajat. Dan yang keempat, kalau ada rakyat jumpa, minta bantuan, minta pertolongan, layan. Jangan tutup pintu malam ke siang ke, layan rakyat tu. Kalau dia telefon, angkat handphone, jangan ditutup handphone tu. Na'udzubillah, minta Allah jauhkan kita daripada jawatan YB. Na'udzubillah min zalik. Amin. Yang tak amin tu nak jadi YB tu. Na'udzubillah, bukan senang jadi YB ni bang. Handphone tak boleh tutup, kau tahu tak? 24 jam, gila, sewil. Hari tu aku kat rumah, tengah-tengah nak tidur ni, sekali ada orang call 2 pagi. Apa dia berulang orang call ni kan? Assalamualaikum Ustaz ni Nazir masjid ya? Ya. Minta maaf lah Ustaz, saya telefon malam buta, pagi buta ni, minta maaf, emergency. Apa hal tu? Saya punya pekerja restoran seorang kena rasuk hantu. Rasuk hantu panggil aku. Ingat aku ni Ghostbuster apa? Ghostbuster kau carilah orang lain kan. Aku Smackdown UMNO boleh lah. Kan? Tapi Ghostbuster ni kau bagi hantu orang lain nak buka bidang aku. Kan aku pergi kan, hantu tu gelak kat aku pula. Alamak, dia kata macam aku kenal aja. Jadi anak kata, anak bukan tak tahu, anak tak reti. Kalau aku reti bolehlah aku buat sikit-sikit kan. Kita pun katalah baca surah Baqarah insya-Allah ya. Jadi tuan-tuan, kadang pelik lah orang telefon pukul 2 pagi ni, apa hal ni kan? Nombor tu nombor Malaysia kan, mesti ada benda sesuatu yang berlaku. Sampai macam tu, bukan senang. Itu baru Nazir bang, YB lagi sakit kepala. Sebab tu jadi YB ni, kalau Allah tak jaga dia, Allah susah, na'udzubillah. Memang na'udzubillah jadi YB, na'udzubillah. YB yang betul-betul beriman, jaga amanah, masuk syurga dia insya-Allah. Tapi kalau YB yang rebat harta rakyat, perabih duit rakyat, insya-Allah wajibul gunah, masuk neraka. Amin. Baik kau. Fa in fa'ala faqad halat alaihi al-uqubah. Umar kata ini 4 syarat. Jangan naik baral AP imported punya, jangan makan roti yang diperbuat daripada tepung yang berkualiti, jangan pakai baju yang standard, dan jangan tutup pintu rumah kalau orang datang minta tolong. Kalau dia langgar 4 benda ni, siap engkau, aku ambil tindakan. Tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa qala Ikrimah, inna Hafsata wa Abdullah wa ghairahuma kallamu Umar. Satu hari Hafsah dan Abdullah radhiyallahu taala anhuma bercakap dengan Umar bin Al-Khattab. Sebab tu tuan-tuan, cerita yang Umar bunuh anak perempuan tu tak betul. Kalau Umar bunuh anak perempuan, macam mana Hafsah ni boleh ada? Hafsah ni anak dia, anak perempuan kan? Jadi Umar ni dia tak pernah bunuh anak perempuan dia. Jadi dua-dua beradik ni jumpa bapak dia, cakap, faqalu law akalta ta'aman tayyiban kana aqwa laka 'ala al-haq. Anak kata, bah,
Abah ni kalau abah makan makanan yang ada zat, ada vitamin, abah kan sihat bah. Abah ni kan khalifah, nak jaga rakyat, makanan kena jaga, kesihatan kena jaga bah. Apa kata Umar? Akullukum ala hadza ra'i? Korang semua macam ni ke pendapat korang? Makna nak buat benda betul, nak buat benda kebajikan, nak buat kerja-kerja Islam ni kena makan benda berzat baru boleh buat kerja Islam gitu. Kena makan vitamin ni baru boleh buat kerja Islam gitu. Gitu pendapat korang? Gitulah bah. Naam, begitulah. Bapak dia kata apa? Qad alimtu nushakum. Terima kasihlah banyak-banyak nasihatkan aku. Walakin taraktu sahibayya 'ala al-jaddah. Tetapi korang kena ingat, aku meninggalkan dua orang sahabat aku. Yang mana dua orang sahabat ini melalui satu jalan. Fa in taraktu jadatahuma, kalau aku meninggalkan jalan yang pernah mereka berdua lalui, lam adrikhuma fil manzil, aku takkan dapat duduk bersama mereka berdua. Siapa mereka berdua ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dua-dua orang ni hidup dia macam mana? Kau pun tahu dia kata. Makan pun sekadar. Ada Nabi nak berjuang, nak berjaya, kena makan vitamin, kena makan supply, nak kena makan alpalipid, alpat, apa benda semua. Tak ada. Mana sihat je boleh berjuang je Nabi. Kita macam-macam makan tapi buat kerja tak. Makan suplemen, makan supply, semua makan je. Kan konon-konon poyo tak ada bohong kan. Jadi tuan-tuan, sebenarnya ialah ini bahasa kita lah kan, bahasa kita. Sebenarnya makan tu tak ada benda pun memberi. Sebenarnya sejauh mana engkau berasa tanggungjawab dengan Allah. Bila ketakwaan kau pada Allah tu level yang paling tertinggi, macam mana kau tak larat pun kau akan buat juga kerja Islam tu. Itulah yang tu kita takkan sampai lah level tu, cakap je boleh kan, tapi nak sampai aku tak tahu lah bila. Itu manusia yang orang kata bila sampai tahap Allah segala-galanya, letih ke, tak larat ke, tak bermaya ke, dia tetap buat kerja Islam radhiyallahu taala anhum. Wa qala Al-Hasan, satu hari Umar masuk bertemu dengan anaknya Asim. Sekali tengok-tengok Umar, anak dia tengah makan daging. Umar kata, "Mahada? Engkau makan apa ni?" Dia tanya, dia tengok anak dia makan apa, dia marah. Anak makan daging lah. Kita marah kalau anak tu tak makan daging. Kau ni pasal tak makan daging, kurus, makan gemuk sikit, kita marah. Umar terbalik, dia marah dia makan daging. Qala qaribna ilaih. Anak dia kata, "Bah, kita orang dah lama tak makan daging, mengidam sangat." Apa kata Umar? Aw kullama qaribta ila syai'in akaltahu. Kau ni jenis pesen, kalau berkenan je dapat. Kalau mengidam je dapat. Macam tu. Kafa bil mar'i sarafan ayakula kullama ishtaha. Seseorang itu dikira membazir kalau dia berasa dia mengidam je nak, membazir. Umar kata macam tu. Kau jangan main-main. Tapi ni level Umar lah. Janganlah buat dekat bini korang. Bang, saya ngidam lah bang. Abang tak tahu saya ngandung kan. Kau nak apa? Es krim vanila bang. Bazir. Bid'ah es krim vanila tu. Makan es krim Malaysia sudah. Satu Malaysia. Bodoh benar lelaki. Bang, lama tak makan. Pergilah, bawa lah bini tu. Tapi janganlah kadang-kadang bini ni pun dia punya mengidam. Dahsyat saya. Sekali tu bini aku, dia cakap, "Bang, nu ngidam nak makan roti bang." Roti benda kat mana tinggal kita? Tak apa, ingat kat mana, pergi cari. Rasanya masa kita dekat Mesir dulu lah. Astagfirullah. Punyalah jauh roti kau kat Mesir. Itu tiket kapal terbang lagi mahal pada roti tu, kau tahu kan. Tapi dia terkenang, tiba-tiba dia terkenang. Dia duduk Mesir dulu, dia pernah makan satu roti sedap je. Itulah, itu hebat orang ngandung ni tuan-tuan. Benda yang tak mana-mana zaman Majapahit, zaman Hang Tuah lawan Hang Jebat tu, kau tahu, dia boleh ingat baik semula. Tu baby dalam perut punya kerja tu. Ibu-ibu, jangan lupa bu, sedap tu. Once upon a time there was a little boy. Dia boleh ingat, kau tahu tak? Pening kepala kita. Kata apa? Jauh-jauh tu kadang-kadang nak makan laksa kat mana dia ingat. Tu kat Pulau Pinang. Astagfirullah, jauhnya lah laksa. Kan kalau dekat-dekat sini boleh, ni kau jauh-jauh tu
Jadi kalau bini kita mengidam tu bagilah yang dekat-dekat kan. Jangan bini janganlah pelik-pelik nak mengidam. Lelaki pula jangan syadik sangat. Tak payah. Jangan nak membazir kan. Projek pandai bini kau mengandung, kau tak tahu nak support. Tuan-tuan, kemudian disebutkan lagi tentang Umar bin Al-Khattab ini. Dia kata dekat sini, kana Umar bin Al-Khattab wa huwa khalifatun, ketika Umar menjadi khalifah, yalbisu jubbatan min sufin marqu'atin ba'daha bi adamin. Umar ni masa jadi khalifah dia pakai jubah. Jubah dia ni bercompang camping, kau tahu tak? Jubah bercompang camping ditutup dengan kulit. Allah, khalifah woi. Cuba ada tak jemaah surau ni yang pakai kain koyak ada tempek tampal, ada? Mana ada? Cuba angkat tangan kalau ada. Tobat kekok ngok tak ada. Kan? Kita rasa macam malu ya, apa ya malu. Kadang-kadang kita nak pakai, bini kata bang tak payahlah bang. Apalah buang silakan tu. Wah tengok wah. Padahal itu pakaian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi jangan pula lepas ni pakai coba camping belaka Umar Al-Khattab. Sudahlah kau berlakon. Umar memang macam tu sungguh karakter dia tuan-tuan. Dia khalifah. Bila dia kata dekat rakyat, ya berjimat cermat, ikat perut, dia orang pertama berjimat cermat dan dia orang pertama ikat perut. Dia tak macam khalifah negara kita ni. Geram betul aku. Siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama jadi Perdana Menteri. Kan? Bohong tak habis-habis. Rakyat mesti berjimat. Tukar cara hidup. Daripada naik kereta, naik motor. Tukar cara hidup. Jimatkan kos. Daripada naik motor, naik basikal. Tukar cara hidup. Daripada naik basikal, naik roller scooter pula, skateboard. Jimatkan cara hidup. Pasal skateboard lagi jimat pada basikal. Pasal dia tak ada rantai, dia tak ada tayar. Itu kos belaka saya jangan main. Skateboard tu lagi murah. Kan? Daripada skateboard tukar cara hidup, jalan kaki. Tukar cara hidup. Jalan kaki pun kalau boleh kita jimatkan lagi, merangkak tuan-tuan. Ya? Sebab kalau kaki dia berjalan nanti kos tinggi nak baiki kaki. Kita jalan dengan 4 kali, tangan dengan kaki, berbangang je. Geram betul aku. Kan? Kalau merangkak pun mahal, kita kos berguling je lah atas jalan raya ni. Tak kata macam mana dia dapat menteri UPSR lingkup belaka. Kata macam ni tuan-tuan. Nah ni sekarang ni Umar tak, bila dia cakap dia buat sungguh radhiyallahu taala anka ya Umar. Kita bukan nak suruh menteri buat kerja bodoh, bukan kita nak suruh menteri buat pelik-pelik. Tak. Tapi bila engkau cakap berjimat, engkau kena mulalah dulu. Ni macam Selangor kan, dibekukan kenaikan gaji menteri besar dan esko-esko dia, bekukan. Ni menteri besar Selangor, pasal dia UPSR dia dapat 5A tuan-tuan. Sebab tu dia macam tu. Yang lain-lain tu aku tak tahulah 3Q 8Z tu benda wallahu alam. Tu jadi balik mangang gitu. Jadi Umar ni bila berjalan dekat pasar, baju bercompang camping. Ya tufu fil aswaq. Umar ni tuan-tuan adalah khalifah, mengarahkan orang berjihad, memerintah. Di waktu yang sama pegawai MBSA, la ilaha illallah. Masa bila lah rehat Umar ni? Ala atiqihi durratun yu'adibu bihan nas. Dia bawa tongkat dia. Tongkat dia ni tuan-tuan, dia akan belasah orang ramai kat pasar ni. Kalau ada orang berniaga menipu, pelapang, menipu kena tak pasal. Kan? Ataupun tak sembahyang, pelapang dia belasah. Tak tutup aurat, pelapang dia belasah. Kau jangan main. Umar bin Al-Khattab ni, dia belaka buat. Wa yamuru bin naksi wan nawa. Bila dia jalan-jalan dekat pasar ni kan, dia tengok contoh ada tamar jatuh sebiji. Dia ambil tamar tu. Ni tamar siapa ni? Tak reti ke membazir, berdosa? Ambil. Dan jalan lagi dekat jalan pasar ni, kadang-kadang nampaklah biji tamar. Biji tamar pun dia kutip, dia ambil, dia balik kat rumah orang. Pasal biji tamar ni ada manfaat dia. Ada manfaat dia. Kau tahu tak bermanfaat biji tamar? Mana aku tahu? Buat apa kan? Adalah manfaat. Kurang-kurang boleh buat kopi tamar, kau tahu tak? Tumbuk jadilah kopi tamar. Gitu. Paling-paling tidak boleh buat main seremban, kau tahu tak? Biji tamar ni ada juga manfaatnya. Umar ni semua benda dia cek belaka radhiyallahu taala anhu. Allah. Sehebat manusia macam ni pun
Dia kata apa dekat padang mahsyar? Dia kata kalaulah besok dekat padang mahsyar semua orang dah masuk syurga, tiba-tiba ada seorang tu tak masuk lagi, aku harap-harap yang seorang tak masuk syurga tu akulah orangnya. Harap-harap aku dapat masuk syurga. Tu kan. Kalau semua dah masuk neraka, tiba-tiba ada seorang lagi, Umar kata harap-harap yang seorang tu bukan aku orangnya tak masuk neraka. Ini orang hebat macam Umar. Dah muka macam aku, apa cerita? Muka macam korang ni, apa cerita? Ada harapan ke tidak? InsyaAllah. Nak jawab insyaAllah pun tak confident. Gua tengoklah tu. Okey, tuan-tuan, insyaAllah panjang umur, kita sambung lain kali. Sambungan karamah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ana berhenti tu pasal tengok kat luar tu ada macam ada makanan aja tu. Jadi bimbang makanan tu sejuk, jadi kita kena berhentilah. Sekian dulu aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Cepat sikit. Jangan lambat sangat nasi lemak tu. Lambat kan lapar. Cantik. Okey. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Takbir. 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 Walillahil hamd. Jangan lupa tukar kepala mikrofon kau ni.